Baik, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dan antara tumpuan hari ini, matlamat kerajaan negeri untuk memberikan perkhidmatan yang responsif kepada rakyat serta penjawat awam perlu seiring dalam mendukung agenda nasional pelaksanaan kerajaan elektronik. Perinciannya kita bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Alif. Kerajaan Negeri Sarawak disaran agar proaktif serta responsif dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat selari dengan matlamat untuk menjadikan perkhidmatan yang berinovasi serta berpandangan jauh. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, selain menghadapi serta menangani pandemik COVID-19, kerajaan negeri juga perlu menghadapi peralihan teknologi yang semakin pesat dan merupakan faktor asas kepada perubahan gaya hidup rakyat. Berucap merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak (SISKA) 2021 bersempena dengan penutupan rasmi Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2021 di Kompleks Dewan Undangan Negeri Petra Jaya hari ini, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu rakyat pada masa sekarang ingin melihat perkhidmatan kerajaan yang efisien serta mengurangkan birokrasi dalam semua urusan rasmi. Justru kerajaan negeri perlu terus berinovasi serta mengetepikan pemikiran yang gemar bertindak secara bersendirian, namun sebaliknya perlu bekerja seiring sebagai satu pasukan ke arah mencapai sasaran Pelan Pembangunan Strategik pasca COVID-19 PCDS 2030. I do firmly believe that different areas and levels of government, sectors and part of society each have unique strengths, competencies and insights. The most impactful innovation successes occur when they come together. Ke arah itu juga Ketua Menteri memberitahu Sarawak perlu meningkatkan kapasiti dan keupayaannya dalam aspek penyelidikan dan pembangunan khususnya dalam proses inovasi menerusi pelaburan teknologi bagi mentransformasikan produk serta perkhidmatan yang lebih berkualiti. Beliau kemudiannya menyempurnakan pelancaran logo baharu Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam 2021 sebelum menyampaikan anugerah kepada kumpulan inovatif dan kreatif KIK daripada pelbagai agensi kerajaan negeri yang telah menunjukkan inovasi serta kreativiti tinggi dalam pertandingan SISKA tahun ini. Di antara anugerah yang dipertandingkan adalah Anugerah Eureka Makri yang dimenangi oleh Pejabat Pendidikan Daerah Sibu, Anugerah Inovasi Digital yang disandang oleh Unit Integriti dan Ombudsman Negeri, Anugerah Inovasi Sosial yang dimenangi oleh Majlis Bandaraya Miri, selain Anugerah Pegawai Inovasi Sarawak dimenangi Dol Hadi Marzuki dari Unit Permodenan Perkhidmatan Negeri di Jabatan Ketua Menteri. Penglibatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam membantu mentransformasikan Bumi Kenyalang menjadi sebuah negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 mendapat pujian tinggi daripada kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, ini kerana usaha-usaha UNIMAS sepanjang hampir 3 dekad amat selari dengan keperluan Sarawak, terutama sekali sebagai sebuah negeri yang mengaplikasikan digital teknologi. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Convocation ke-24 UNIMAS yang julung kali diadakan secara maya dan disiarkan secara eksklusif di Facebook rasmi dan YouTube UNIMAS hari ini yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud selaku Chancellor UNIMAS. Hadir sama Pro-Chancellor UNIMAS Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang. Datuk Patinggi Abang Johari turut menghargai usaha UNIMAS serta mengucapkan syabas kepada warga Universiti Awam tersebut kerana turut terlibat secara aktif dalam membantu kerajaan untuk membentuk imuniti kelompok melalui Pusat Pemberian Vaksin Institusi Pendidikan Tinggi Mega UNIMAS. Beliau yang juga Pro-Chancellor Universiti berkenaan mengucapkan penghargaan kepada para penyelidik yang telah menggembling tenaga tanpa mengira masa dan membantu negara memerangi virus COVID-19. Jelasnya keberadaan universiti tersebut telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan dan kemajuan negeri. Sehubungan dengan itu, Datuk Patinggi Abang Johari berharap agar UNIMAS terus komited dalam membangunkan modal insan yang beretika, berkemahiran dan bertanggungjawab selain menyeru para ahli akademiknya untuk mempergiatkan lagi aktiviti penyelidikan yang dapat memberi impak kepada kesejahteraan hidup rakyat di Sarawak. Seramai 3,701 graduan menerima ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda.
Penjawat awam perlu seiring dalam mendukung agenda nasional mengenai pelaksanaan kerajaan digital atau kerajaan elektronik. Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Amir Omar berkata, ke arah itu, Pelan Strategi Pendigitalan Sektor Awam PSPSA 2021 hingga 2025 yang disediakan telah menggariskan hala tuju strategi pelaksanaan pendigitalan sektor awam. Datuk Amir Omar menjelaskan pelan tersebut merangkumi perkhidmatan berteraskan Government to Government atau G2G, Government to Citizen G2C, Government to Business G2B dan Government to Employee G2E yang melibatkan semua kementerian dan agensi sektor awam. Tambahnya, fokus turut diberikan kepada pendigitalan penyampaian perkhidmatan kerajaan dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang menjurus kepada perkhidmatan dalam talian berbentuk hujung ke hujung atau end-to-end E2E. Katanya lagi, melalui kaedah ini, rakyat tidak perlu lagi hadir ke agensi kerajaan kerana perkhidmatan boleh diperolehi secara dalam talian sepenuhnya dan boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Datuk Amir memaklumkan data sehingga Julai 2020 menunjukkan lebih separuh atau 52.7% perkhidmatan kerajaan persekutuan disediakan secara E2E. Turut diperkenalkan ialah Digital Document Management System dan Sistem Perancangan Sumber Kerajaan dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan jentera pentadbiran negara dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan komputer secara intensif serta komprehensif. Jelasnya, pembaharuan yang dilakukan terhadap perkhidmatan awam negara merupakan usaha kerajaan secara bersepadu untuk penambahbaikan jentera kerajaan yang bukan hanya meliputi sistem dan struktur, bahkan merangkumi keseluruhan entiti sektor awam termasuk kaki tangan awam. Datuk Amir berucap merasmikan sesi perkongsian bersempena Hari E-Productivity dan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam peringkat Sarawak secara dalam talian. Baik, kerjasama strategik antara Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan beberapa pihak berkepentingan terutamanya para pemegang taruh akan dilaksanakan dalam masa terdekat untuk memperkukuh kecekapan pencapaian perkhidmatan awam. Ketua Pengarah MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman mendedahkan kerjasama tersebut adalah di antara MPC dengan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union, Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri UPPN dan Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan Peringkat Sarawak Samudah. Datuk Abdul Latif berkata ia bertujuan untuk mewujudkan mekanisme yang lebih telus dalam proses pengurusan permit dan lesen selain meningkatkan integriti serta mengelak berlakunya rasuah. Datuk Abdul Latif mendedahkan demikian semasa sesi perkongsian pada Majlis Hari E-Productivity dan Bulan Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Sarawak yang diadakan secara dalam talian hari ini. Dalam pada itu, Ketua Pengarah itu menjelaskan MPC telah memperkenalkan Nexus Productivity Digital DPN untuk mengkoordinasi dan mempromosi penggunaan teknologi digital yang berkesan melalui inisiatif Go Big with Digital dengan memberi kesedaran meningkatkan pemahaman dan memudahkan penggunaan teknologi digital. Ini kerana perkhidmatan awam masa kini memerlukan pegawai yang inovatif dan berfikiran kreatif serta kritis dalam mencari penyelesaian terbaik serta mempunyai daya tahan dan mampu berdikari mengikut perkembangan era globalisasi serta teknologi pengkomputeran. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.